daripada kumpulan alkohol. Bagi orang yang up to date, ikuti perkembangan semasa, mungkin biasa dengar hidroquinon, merkuri, benda-benda berbahaya yang ada dalam bahan kosmetik dan alat penjagaan diri. Jadi, mari kita dengar apa dia hidroquinon. Hidroquinon biasanya dalam bentuk cecair, dan kalau di dalam bahan kosmetik, dia di dalam krim ataupun lotion. Fungsi hidroquinon selalunya untuk memutihkan kulit. Jadi macam mana hidroquinon boleh memutihkan kulit? Ya? Jadi kita ni sebenarnya berpigmen, dan pigmen kita dipanggil melanin. Jadi hidroquinon akan merencatkan enzim yang menghasilkan melanin. Merencatkan maksudnya dia hentikan penghasilan melanin, jadi kulit makin lama makin cerah. Tapi melanin tu sangat penting untuk kita, kerana melanin tu melindungi kita daripada sinaran ultralembayung. Sebab sinaran ultralembayung boleh menyebabkan kanser. Jadi jika kita menggunakan hidroquinon tanpa pengawalan yang sepatutnya, makin lama melanin makin kurang, kulit kita makin senang kerengsaan, dia jadi lebih sensitif dan juga boleh menyebabkan kanser pada kulit. Okay, sebenarnya hidroquinon masih digunakan oleh doktor untuk merawat hyperpigmentation. Maknanya yang ada tumpuk-tumpuk hitam, pigmen tu memang boleh dirawat dengan hidroquinon, tapi perlu pengawasan doktor. Okay, selain itu hidroquinon juga ada digunakan dalam industri fotografi kerana dia ejen pengoksidan yang baik, dan juga dalam pembuatan kuku palsu. Okey, kesan sampingan hidroquinon kalau jangka masa pendek ialah kulit makin lama makin nipis sebab tak ada pigmen dan mudah terbakar, dan dia menjadi hypersensitif. Jadi memang pedih sentiasa kulit kita. Tapi yang lebih menyedihkan kalau jangka masa panjang dia, kalau selalu kita menggunakan hidroquinon, kita boleh menyebabkan penyakit exogenous ochronosis. Yang ni dia akan macam hitam-hitam dekat muka. Jadi lagi tak cantik. Jadi kesan exogenous ochronosis ni adalah sukar dirawat dan kesannya mungkin berpanjangan. Okay, bahan alternatif untuk menggantikan hidroquinon adalah seperti asid kojic yang boleh kita dapati daripada fermentasi beras. Yang itu adalah asid-asid organik yang semula jadi. Okay, pesanan saya kepada pengguna, jika nak menggunakan produk, tengok label. Tapi kadang-kadang memang tak ada ditulis dalam label tu ada hidroquinon. Terutamanya jika beli dekat pasar malam, kedai-kedai kecil ataupun daripada online. Jadi apa nasihat saya, jika anda guna produk tu, dalam masa 2-3 hari je dah nampak glowing, cantik, berjaga-jaga. Sebab itu mesti ada bahan seperti hidroquinon yang sebenarnya berbahaya untuk kita. Oleh sebab itu, saya ingin nasihatkan kepada pengeluar untuk lebih bertanggungjawab dalam penghasilan produk. Pastikan anda memilih pembekal yang boleh dipercayai dan produk yang dihasilkan tidak memudaratkan kesihatan pengguna. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang perlu set berpantang dekat dalam apps kita. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat.
5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berpucuk 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Tragedi kepala air, 2 meninggal dunia, 8 lagi masih hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. 2 mangsa ditemui mati lemas manakala 8 lagi dikhawatiri masih hilang dalam tragedi kepala air di Kampung Air Putih, Kemaman, Terengganu. Mayat Azizah AY 40 tahun ditemui 12.45 tengah hari, manakala anaknya Muhammad Zulkarnain Haikal Karim 11 tahun ditemui pukul 5 petang. Ketua Polis Daerah Kemaman Subitan dan Hanyan Ramlan berkata pihaknya menemui satu mayat wanita di Kampung Laut Pasir Gajah yang disahkan sebagai Azizah AY. Selepas menemui mayat wanita berkenaan, pihaknya menemui satu lagi mayat lelaki yang tersangkut di pokok yang disahkan sebagai Muhammad Zulkarnain. Kesemua mangsa dipercayai daripada satu keluarga yang berusia antara 4 hingga 40 tahun. Keluarga besar ini terdiri daripada 10 orang, 3 lelaki dan 7 wanita. Umur di antara 40 tahun hingga 4 tahun. Setakat ini baru hanya 2 mayat ditemukan. Kita dah proses mencari, di mana proses pencarian itu kita hentikan dahulu pada bulan petang kerana keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Jadi di hulu sungai masih berlaku hujan lebat dan kita akan sambung kembali pukul 8 pagi. Ketika kejadian hujan lebat berlaku di kawasan itu dan kesemua mangsa dihanyutkan arus deras kepala air, pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan mayat kedua-dua mangsa dengan dibantu penduduk kampung. Kedua-dua mayat telah dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman. Terdapat 2 lagi mangsa lelaki dan 6 wanita yang masih hilang. Operasi pencarian akan disambung 8 pagi esok. Susulan kekecohan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Perdana Menteri mengadakan lawatan mengejut ke kaunter imigresen dan kastam di KLIA. Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat sendiri khidmat petugas jabatan tersebut. Perdana Menteri memberi jaminan siasatan rapi akan dibuat berhubung dakwa rasuah serta penyalahgunaan kuasa melibatkan pegawai imigresen. Perkara itu juga akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini. Cuma ada mungkin ada beberapa masalah, kita adakan siasatan untuk perbaiki. Atau kalau ada kesilapan, akan ambil tindakan yang wajar. Saya cuba teliti langkah-langkah diambil setakat ini dan saya lihat memang immigration buat respon yang sangat baik, yang positif. Yang kita harus kenal pasti ialah beberapa kelompok kecil yang masih tidak mampu membawa perubahan, termasuk berdepan dengan beberapa tuduhan. Beliau turut memaklumkan terdapat beberapa penambahbaikan perlu dilaksana segera bagi memantapkan pengoperasian di pintu masuk negara. Kerjasama erat antara kerajaan persekutuan dan negeri penting dalam menjamin kestabilan politik agar segala tumpuan dapat diberi terhadap pelaksanaan program pembangunan. Keserasian dan kesefahaman akan memberi ruang kepada kerajaan perpaduan untuk mencari kaedah penyelesaian terbaik dalam memenuhi kehendak rakyat.
penubuhan kerajaan perpaduan dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh itu, konsep segulai sejalai daripada komuniti Dayak perlu dihayati oleh semua rakyat agar dapat seiringan demi mencapai kemakmuran bersama.